Assalamualaikum. Saya akan tunjukkan ini adalah setup yang terbarulah untuk kegunaan Masjid An-Nur di Kinarut Sabah. Apa yang saya lakukan ialah pertama sekali klik dekat logo Kaabah ni. Okey, kita akan mula daripada atas sekali lah. Pada atas sekali mula-mula kita masukkan nama masjid. Kita Masjid An-Nur Kinarut punya. Kemudian masukkan zon solat dia. So kita pilih zon solat yang di Sabah tu lah. So kalau Kinarut ni dia di kawasan SBH 07 lah, Kota Kinabalu, Belut, Tuaran, Penampang, Papar ni. So ni adalah zon solat untuk bagi kawasan Masjid An-Nur tu lah. So kita pilih zon tersebut. Selepas buat perubahan kita tekan simpan. Kalau macam ni default tadi Selangor punya. Bila kita tekan simpan, tutup, nanti kita akan tengok waktu solat ni akan berubah lah. So macam ni waktu solat bagi SPH 07 lah. Okay, kita sambung lagi setting. So nombor 1 kita dah buat lah, Sabah 07 ni, Masjid Kinarut. Kemudian nombor 2 ni waktu solat. Waktu solat ni setting-setting yang ada, kita ada azan timer ni. Macam ni 30 saat lah. Dia punya azan timer untuk Bilal bersiap sedia untuk melaungkan azan lah. Kalau kita set 30 saat ni bermakna pada pukul, kalau Zuhur nanti 12.31 bermakna 12.30 30 saat azan timer gambar macam ni dia akan keluar lah. Okey, saya tunjukkan macam mana. Saya tutup dulu. Untuk tunjuk ni kita kena klik 3 Syaban ni ataupun tarikh Hijri ni untuk keluarkan tab testing lah. So pada bahagian ujung sekali ni kita ada testing. So saya akan klik azan. So dia akan keluar macam ni lah. Ini yang saya kata tadi, 30 saat sebelum masuk waktu. So maknanya 12.30 30 saat dia akan keluar macam ni lah. Berserta dengan bunyi beep. Dia ada 9 kali beep lah. Okay, dia akan kita set 30 saat. Kemudian lepas habis iqamah timer, so untuk bila akan melaungkan azan lah, dia akan keluar macam ni pula, iqamah timer. So ini kalau kita set 10 minit, dia akan keluar macam ni lah. 10 minit lah, dia akan iqamah timer countdown ni dia akan menurun. 10 minit ni termasuk azan. Maknanya kalau azan 4 minit, kita ada balance 6 minit untuk solat sunat lah. Okay, bila habis iqamah timer ni, dia akan keluar skrin macam ni lah. Dia akan keluar skrin solat. Dia akan berhenti selama 10 minit juga. Okay, ini setting yang kita lakukan lah. Klik dekat logo Kaabah semula dalam waktu solat tadi. Ini yang 30 saat. Kalau nak tambah boleh pergi 60 saat pun boleh, ataupun 1 minit lah. Kadang-kadang masjid yang besar tu dia ada banyak peralatan yang dia nak on, dia nak kemas apa semua. So dia minta 60 saat lah ataupun seminit nak siapkan peralatan audio di masjid tersebut. Kemudian kita ada iqamah timer ni tadi kita set tu. Subuh 10 minit semua default kita letak 10 minit lah. Kalau subuh awal selalunya boleh letak 15 minit subuh. So ni kita letak default dulu semua 10 minit lah iqamah timer. Kemudian waktu solat ni dia kedudukan slide ni. Dalam waktu solat, kedudukan slide ni dia akan berhenti selama 10 minit lah by default. Selalunya kalau nak panjangkan cuma waktu isyak sebab ada kuliah maghrib. Maknanya kita benarkan kuliah tersebut dan dilanjutkan lah. Kalau kita benarkan kuliah dilanjutkan, selalunya dia akan letak dalam 20 minit waktu solat ni. So maknanya kuliah akan menggunakan sebahagian daripada waktu solat tersebut lah, waktu solat isyak tu. Kalau kita benarkan kuliah lajak lah. So by default selalunya kita akan letak 10 minit juga. Maknanya kuliah akan berhenti bila masuk waktu lah. Okay, kalau hari Jumaat kita beri tempoh untuk solat sunat Jumaat. Bila masuk waktu tu, katakanlah waktu Jumaat tu, waktu Zuhur lah kan, 12.31 tu, kita akan untuk Bilal azan, kita benarkan solat sunat dalam masa 5 minit lah. Mana termasuk dengan azan, solat sunat 2 rakaat sebelum tu imam naik atas mimbar lah. Dan kita set juga waktu khutbah ni selama 40 minit lah. Default selalunya kita letak dalam 40 minit. Kalau selalunya masjid yang guna teks yang pendek tu, kita boleh set dalam ataupun setengah jam lah. Okay, ni kita boleh ikut teks kerajaan negeri lah, Majlis Agama Negeri. Terakhir sekali kita ada untuk solat sunat tarawih lah. Solat sunat tarawih ni lepas waktu isyak 5 minit, sistem dia akan stay solat sunat tarawih macam ni. Dia punya niat solat sunat tarawih selama 60 minit. So slide ni selepas solat isyak hanya berlaku dalam bulan Ramadan saja. So dalam bulan lain dia tak keluar lah. Okay, tu ni pun kita dah set. So kita tekan simpan.
Kemudian dekat antara muka ni sistem ada banyak fungsi, sampai 15 fungsi ni, daripada 1 sampai 15. Apa yang kita nak paparkan, kita letak dia sebelah kanan lah. Selalunya default saya letakkan slide. Lepas habis paparan slide, dia akan paparkan slide khas pengumuman ni, jadual kuliah, takwim, berapa hari lagi nak puasa, waktu dunia, tugasan, siapa imam dengan Bilal, solat Jumaat, solat fardu, boleh set solat tarawih, apa semua dalam tugasan lah. Kemudian kita ada jam analog, kita ada paparan hadis dengan mesej. Ni mesej ni free text message, maknanya multiple row, kita boleh set macam gotong royong, SOP, masjid surau, jika ada kehilangan jam, jemputan kenduri dan sebagainya lah. So kita boleh set paparan. Maknanya kalau tabung ni sebelum ready saya belum letak lah. Kalau nak letak, just tekan arrow kanan ni, tolak je sebelah kanan. So nanti lepas mesej dia akan paparkan maklumat tabung lah, maklumat tabung masjid macam ni. Sama ada kutipan bulanan, kutipan mingguan, kutipan hari Jumaat, kutipan mangsa banjir, apa semua kita boleh set dalam antara muka ni apa yang kita nak paparkan. So by default selalunya tabung saya belum masukkan lah. Maknanya kita kena tunggu bendahari dulu. Kalau bendahari kata okey, baru kita masukkan lah. Kemudian kita ada interval, selang masa berapa saat slide tu akan stay sebelum bergerak lah. So sekarang ni saya letak slide selalunya 15 minit lah, 15 saat. 15 saat nanti dia akan bergerak. 15 saat baru dia bergerak lah. So kalau slide macam ni contohnya, so 15 saat dia akan bergerak slide kedua, 15 saat dia akan masuk slide kedua, ketiga, macam tu. Dia akan bergerak lah. Dia ikut ni. Bila habis slide nanti dia akan masuk dalam slide khas pengumuman. So dalam ikut interval yang kita set lah. Macam hadis dengan mesej ni selalunya saya akan set lebih sikit, dalam 30 saat. Sebab hadis ni dalam bentuk teks, kita nak bagi pengguna tu baca lah, sempat baca dengan mesej. Mesej ni pun teks. Macam kadang-kadang kita nak minta sumbangan kan, kita akan tulis tu bank, nama bank, account bank, apa semua tu dengan account number. Kita paparkan lama sikit lah, mana pengguna tu dia sempat kalau nak baca ataupun nak ambil gambar maklumat sumbangan yang kita minta tu. Okay, kemudian kita ada set logo. Okay, kalau untuk yang di Sabah ni, dia orang dah bagi saya gambar dengan logo. So logo ni saya boleh tukar lah. Kalau ada gambar ni, ada kantar ni, maknanya kita boleh tukar gambar tersebut. Macam ni logo, dan kita boleh tukar logo lah. Klik dekat kantar ni. So saya just pergi ke folder download. Sebab semalam saya dah download dah. Dan saya boleh letak logo yang ada lah. So yang contohnya kita ada logo An-Nur ni. Saya dah buatkan transparent logo dia. Search logo, tekan simpan. Nanti tengok dekat gambar Kaabah ni. Gambar Kaabah ni dia akan bertukar lah. Tekan simpan. So Kaabah tadi dia akan bertukar menjadi dalam bentuk logo lah. Sebab logo ni kita gunakan logo masjid, Masjid An-Nur. So tekan simpan. So dia akan kekal lah macam tu. Untuk testing ni, interval ni saya letak 5 saat dululah. So tak lama sangat nak tunggu. So mana semua kita set 5 saat. So saya salin semua 5 saat lah. So nanti slide tu dia akan bergerak 5 saat bergerak, 5 saat bergerak lah. So ini setting yang basic dululah. Okay, kita tengokkan setting yang basic terlebih dahulu. Okay, ni slide. Tadi kita ada 4 slide. Slide pertama, slide kedua. So yang ni 5 saat lah. Nanti yang testing dia ni. Nanti yang sebenar kita akan letak 15 saat lah. Sebab lebih lama. So pengguna sempat baca. Ni ada special slide. Dia ikut hari pun ada ni. Yang ni pun boleh masukkan ikut hari. So dia hari Ahad dia akan keluar lah. So sistem automatik masuk. Dia akan masuk ke, sebab slide dengan slide Ahad tak ada, dia akan terus masuk ke pengumuman, ke takwim lah ni. Dia akan kira berapa hari lagi nak raya puasa ni, nak berapa hari lagi nak raya. Okay. Kemudian dia masuk waktu dunia. Tabung tadi kita tak set. So mana dia tak akan masuk dalam tabung lah. Ini adalah untuk tugasan. Siapa imam dengan Bilal Jumaat. Ini contoh gambar contoh dulu. Masuk dalam jam. Ni background ni semua boleh tukar ni. Kalau gambar ni. Ini masuk hadis. Ini hadis random. Daripada 200 lebih hadis dia akan random pilih. Ini SOP. Ini dia kata panggil message tadi tu. Okay, message saya letak 2 dulu. Default punya message. Untuk SOP je. Kemudian dia akan kembali kepada slide yang pertama lah. Okay, kita sambung edit lagi. Klik dekat logo Kaabah. So mana menu utama ni kita dah set asas dia, waktu solat, timer yang penting dengan antara muka, fungsi apa yang kita nak, interval dengan logo semua. Yang ni one time ya selalunya. Kalau kita dah set, lepas ni kita dah tak set lagi lah. Selepas ni banyak yang kita akan gunakan untuk kemasukan data pula. Okey, contoh macam mana nak masukkan slide lah. Kita pergi dekat slide, menu yang pertama ni.
Dia untuk umum. Maknanya kita tak ada ikut hari lah. Kalau kita nak ikut hari, macam katakanlah hari ni hari Ahad, dia akan keluar yang hari Ahad punya. Boleh. Yang default kita letak dalam umum lah. Maknanya sentiasa keluar, dia tak ada ikut hari. Mudah je nak tambah, tekan plus. Okey, semalam pun Masjid An-Nur dah ada gambar. So dalam download ni saya letakkan landing page yang diorang minta lah. So saya dah buatkan Masjid Kinarut page ni. So nanti dia akan keluar dekat skrin lah. Cuma sekarang ni dia susunan ni, file susunan mengikut abjad lah. Kalau macam ni kita tengok 0001 Mekah ni, dia akan jadi depan lah. So macam mana kita nak letakkan gambar masjid ni jadi depan, kita tekan button ni, ada yang ketiga ni, rename, tukar nama file. Okey, apa yang perlu saya lakukan ialah, kalau sini 0001 Mekah ni, so Masjid Kinarut ni saya akan letak 00-00. So mana dia akan depan lagi lah daripada slide Mekah ni. Kemudian tekan simpan, tutup. So kita akan nampak ni, Masjid Kinarut ni dia akan jadi yang ke depan lah. So kalau kita tutup ni, landing page dia akan letak, dia jadi macam ni lah. So cantik lah. Mana landing page ni dia akan bermula dengan gambar masjid dulu lah, kemudian baru gambar Kaabah ni. Susunan dia macam tu. So dalam slide mudah je kalau nak tambah slide ni. So maknanya tambahkan gambar masjid dan kita letak dia ke depan sekali lah. Dan kita ada slide-slide lain juga. Kita tekan plus. Contoh saya akan masukkan tata cara solat. Yang ni yang basic-basic sahaja kita dah ada lah. So saya pilih rukun solat, cara takbir, cara tak tangan, cara rukuk, cara kaki macam ni, cara kaki dengan cara salam. Ni komputer Windows 10 macam biasa. Kita tekan control, kita boleh pilih slide yang berlompat-lompat lah. Kalau kita tekan shift nanti dia boleh pilih semua sekali pun boleh juga. So selalunya kita akan guna control lah. Kita akan pilih slide mana yang kita nak. Selepas kita dah pilih macam tu, tekan open. Dia akan automatik masuk dalam sistem lah. Sekarang ni kita dah ada 12 slide. Nak tambah lagi, tekan plus. Dalam ni kita ada banyak. Kita ada ayat Al-Quran, ada pasal COVID. Okey, kata masukkan SOP COVID juga. Ada 3S dengan ni. Okey, bawa sejadah semua tu. Boleh masukkan SOP COVID, tekan plus. Nak masukkan hadis pun ada. Okey, contoh saya masukkan hadis sikit lah untuk Masjid Kinarut ni. Masukkan 2 hadis mengenai sedekah dengan baca ayat kursi sebelum tidur. Okey, sekarang kita dah ada 16 slide. Kita tekan plus. Dengan dalam ni ada banyak lagi slide-slide yang kita boleh masukkan lah. Macam kalau dalam bulan Ramadan nanti, pilih saja dalam folder Ramadan ni ada banyak sini. Pasal hukum-hukum mengenai dalam bulan Ramadan lah. Yang ni kita ambil daripada Facebook Mufti Wilayah Persekutuan punya. So kalau pejabat Majlis Agama Wilayah Persekutuan, dia ada banyak slide-slide yang cantik lah dan berguna. Okay. Contoh sekarang ni kita ada 16 slide lah. So kita ada gambar masjid dulu, gambar Mekah, ada standard punya waktu kuliah, jangan bising apa semua kan. Okay. Dan kita ada tata cara solat dengan SOP dengan hadis ada 2. So kita dah ada 16 keping lah. Termasuk dengan yang special punya. Katakanlah hari Jumaat nanti dia akan tambah lagi 3 keping lah. So dia tadi yang biasa kita ada 16 keping campur ikut harian. Kalau hari ini hari Ahad, mana dia akan tambah lagi zikir hari Ahad lah. So 16 campur 1 jadi 17. Okey. Nak masukkan slide mudah je. Tekan plus ni dan pilih slide. Kalau daripada thumb drive, dan pilih saja daripada thumb drive. Sebelah kiri ni kita akan nampak thumb drive lah. So pilih gambar daripada thumb drive. Ataupun kalau kita ada internet, kita akan pilih daripada folder download lah. Okey. Ni semua dah kita dah set dah. Okey, dah masukkan slide. Kemudian kita boleh masukkan slide khas. Beza dia, slide khas ni dia ada tarikh tamat. Maknanya slide ni yang kita letak tu automatik. Selepas tarikh paparan tamat tu, dia tak akan display lagi dah. Sistem ni dia ada automatic setting macam tu. Beza dengan slide. Slide ni dia tak ada tarikh. Selagi kita tak delete, selagi tu dia akan dipaparkan di TV lah. Kalau slide khas ni dia ada tarikh. Paparan tamat dia berapa hari bulan. So selepas event tu dia automatik hilang lah. Macam mana kita nak tambah, mudah juga. Tekan kanta ni. Tekan kanta dan kita pilih lah. Tu semalam pun contoh saya dah ada lah. Dalam download ni saya ada event katakanlah untuk ni dalam folder download. Ni ada masjid apa, dia ada event Maulud Nabi lah contoh. So saya hidupkan kata sampai hari ni je lah. So macam tu. Dan kita ada masa pukul berapa. Kalau selalu event tu, kalau kita kata kuliah maghrib, dan kita letak dalam pukul 7.30 macam tu lah. Okay. Dan tekan tambah.
So kita ada dua setting lah sini. Satu yang contoh punya, yang sebelum ni punya, ni pun dah expired dah ni, 4 hari bulan 3, sekarang 6 hari bulan 3. So ini yang hidup punya lah, 6 hari bulan 3 Maulud Nabi. So kita set waktu maghrib hari Ahad. Dan status okey. Status ni kita boleh set kalau kuliah tu batal, dan kita letak batal lah. Maknanya nanti sistem dia akan automatik paparkan kuliah dibatalkan. Dan kita ada fungsi berhenti juga. Fungsi berhenti ni bermaksud slide Maulud Nabi ni dia akan berhenti selama 10 minit bermula daripada 7.30. Daripada tarikh ni 6 hari bulan 3 ni, pukul 7.30 petang dia akan berhenti 10 minit lah. Kegunaan dia adalah untuk memberitahu jemaah lah. Kata sekejap lagi kita ada kuliah. Ada kuliah special lah, kuliah khas ni, slide khas ni. Okay, dia akan berhenti selama 10 minit. So masa tu kita akan set meja apa semua, set audio untuk penceramah lah. So dia akan berhenti. So kalau kita rasa nak bagi lama sikit pun boleh lah. Maknanya ada setengah tu walaupun dah ceramah start pun nanti masih stay lagi dekat skrin tu. So kita boleh letak dalam macam 30 minit macam tu. Cuma walaupun ustaz tu dah tengah ceramah pun dekat skrin TV tu masih ada lagi slide menunjukkan slide kuliah tu lah. So kita boleh set juga macam tu lah. Okay, selalunya kita set dalam 10 minit masa untuk serap saja. So kalau ada perubahan tekan kemas kini lah. Okay, ini untuk slide dengan slide khas. Contoh paparan dia mudah je, kita tutup sini. Sebab yang dalam testing ni kita ada lagi tab atas ni, kita terus klik je dekat slide khas ni. Nanti kita terus boleh nampak. Inilah ada slide khas ni. Ada ceramah yang special tu. Katakanlah ni ceramah Maulud Nabi kan. So dia akan keluar macam ni lah. Pukul 7.30 nanti dia akan berhenti selama 10 minit lah. Daripada 7.30 sampai 7.40 dia akan berhenti dekat skrin. So mudah Ni slide. Kemudian kita ada slide khas. Okay, dah masukkan. Kemudian kita ada pengumuman. Pengumuman ni untuk jadual kuliah agama yang biasa lah. Macam selalunya kita buat kuliah setiap hari Isnin, atau setiap hari Selasa, ataupun setiap minggu pertama, ikut ustaz tu lah kan. So contoh ni kita dah ada satu sini. Saya hidupkan satu ni, kata 5 hari ni 6 bulan 3, saya kemas kini lah. So apa yang akan dipaparkan, dia paparkan macam ni lah dalam pengumuman tu. Okay, kita ada tajuk kuliah hari ni. Ni nama ustaz dengan kitab dia. Ni ada gambar ustaz dengan gambar kitab lah. So masa kita masuk balik dekat pengumuman ni, apa yang pengguna perlu ada adalah maklumat jadual kuliah tu lah. Jadual kuliah bulanan tu. Nak cantiknya ada gambar ustaz tu dengan gambar kitab. Okey, macam mana kita nak tambah nama ustaz? Mudah je, dekat nama ustaz ni, dalam senarai ni, kalau kita tengok tak ada, kita tekan gambar macam kontak ni, tekan untuk tambah dan kemas kini senarai ustaz lah, klik ni. Kemudian kita tambah senarai ustaz tersebut. Okey, contoh katakanlah ustaz kata Azhar Idrus. Okey. Kalau ada gambar, kita boleh pilih gambar lah. Kalau tak ada gambar, just kita letak blank macam tu pun boleh. Tekan tambah. So nanti kita akan dapat ustaz baru lah, Ustaz Azhar Idrus ni. Ini kalau ustaz ni yang dah tak mengajar, kita just delete je lah. Okay. Ni kalau yang biasa, kita boleh macam ni, Ustaz Azhar Idrus. Dan kalau kita ada gambar through internet, kita boleh download dan boleh masukkan juga gambar lah. Kita boleh kemas kini kemudian pun boleh macam tu, boleh pilih. Katakanlah dalam folder download, kalau kita ada gambar ustaz tu, kita boleh pilih gambar ustaz lah. Okay, kemudian kita boleh kemas kini jugalah. Okay, nak tambah ustaz mudah je. Ni ada tambah, kemas kini, hapuskan. So sistem ni dia macam database style. Mana kita boleh tambah berapa banyak ustaz pun boleh kita masukkan lah. Okay, ustaz kata, ustaz siapa lagi yang kita nak masukkan biasa? Ustaz Kazim kata kan, pun boleh tambah macam tu je. Okey, so kita buat contoh, 2 contoh lah ke nak masukkan data. Bila kita dah masukkan, kita dah tambah senarai ustaz ni, dalam senarai ni automatik dia akan keluar sini. Nanti kata Ustaz Azhar Idrus kan, apa yang pernah lakukan ialah kita masukkan nama ustaz, kemudian tarikh ustaz tu mengajar berapa bulan. Katakanlah hari Ahad, minggu pertama macam ni pun boleh juga. Katakanlah kitab apa kita ada sini, kita boleh, kalau ada gambar ni, ada kantar, kita boleh tukar lah ni. Contoh katakanlah kitab Al-Hikam macam ni kan, kitab Al-Hikam. Okey, sistem ni dia kita boleh set ikut kekerapan juga. Kata kalau ustaz ni dia setiap hari Ahad minggu pertama kan, so dekat sini kita boleh buat set ni bulanan minggu pertama, dan jumlah ulangan berapa kali rekod kita nak tambah lah pun boleh. Maknanya kitab ni dia akan ulang selama dia akan ulang minggu pertama sebanyak 3 rekod lah. Kita akan tambah saja. So sistem dia akan automatik. Sini kita boleh tengok ni, yang Cikgu Razali ni saya padam lah. Okey,
Kita boleh tengok sini 6 hari bulan 3 ada 1, 3 hari bulan 4 ada 1, minggu pertama juga hari Ahad 3 hari bulan 4. Ni 1 hari bulan 5, minggu hari Ahad, minggu pertama juga. Sistem dia automatik lah. Maknanya kita boleh create record tu lebih mudah. Maknanya kalau yang jenis yang kuliah berulang tu memang kita boleh set macam tu lah. Ataupun katakanlah Cikgu Razali tadi ni macam ni, katakanlah dia mengajar penawar bagi hati kan. Okay, dia katakanlah setiap hari Isnin pun boleh juga. Katakanlah macam ni, kalau jenis kelas yang berulang setiap minggu pun boleh juga. Okey, nanti setiap hari Isnin dia akan mengajar ni lah, kitab penawar bagi hati ni. Kita boleh letak gambar tukar macam ni. 5 rekod. Kita tekan, maknanya 5 rekod 5 minggu lah. Kita tekan tambah. So nanti kita akan tengok dekat sini, sistem akan automatik setiap hari Senin. 7 hari bulan 3. Lepas tu 4 hari bulan 3, 21, 28 macam ni 7 bulan 3, 14, 21, 28. Mana setiap minggu dah ada. So mudah. Maknanya kita buat sekali saja. Dia akan copy record untuk ustaz tu lah. Ustaz yang mengajar yang jenis setiap minggu tu. So start yang setiap minggu mudah. Kekerapan kita boleh set ni, kita ada setiap minggu, setiap 2 minggu ataupun bulanan ikut minggu ke berapa lah. Yang tadi yang macam kita set untuk Ustaz Zaidrul ni, dia mengajar bulanan dan setiap minggu yang pertama. Bulanan minggu yang pertama lah, hari Ahad minggu pertama. So nanti dia akan masuk sini. Kita boleh tengok. Tu mana sistem dia automatik, boleh nilah, boleh copy record tu. Nak masukkan data maklumat untuk jadual kuliah tu memang mudah lah. Tapi bagi tujuan untuk Masjid Kinarut ni, saya padam dulu semua. Okey, delete, hapuskan. Ini Ustaz Zaidul pun saya hapuskan jugalah. So tinggal satu je. Ini pun saya untuk contoh je, kita akan hidupkan lah 6 hari bulan so kemas kini. Untuk satu contoh, nanti saya akan expiredkan rekod-rekod yang kita tak gunakan untuk Masjid Kinarut lah. Saya tunjukkan cara macam mana nak masukkan. Okey. Kemudian kita ada takwim. Takwim ni yang semua yang JAKIM bagilah. Dan kita nak masukkan sendiri pun boleh. Macam ni saya dah masukkan peperiksaan SPM bertulis bermula beberapa bulan. So nanti dia akan ada countdown lah. So macam ni kalau kita tengok dekat takwim tu. So dia akan ada countdown macam ni. 8 hari lagi untuk awal Ramadan lah. Ini untuk pengumuman tadi yang saya masukkan sebagai contoh lah. Nanti saya akan remove lah. Okey, takwim. Kemudian kita ada tabung. Tabung ni pun fleksibel. Kita boleh tambah ke kini ataupun hapuskan. Kita boleh masukkan apa-apa jenis kutipan. Kutipan kata mangsa banjir pun boleh. Just tekan tambah saja. Okey, tak ada ni tarikh audit lah. Kalau selalunya ujung bulan lah baru kita publish kan based on tu. So ni kita boleh masukkan apa-apa jenis tabung pun boleh. Saya hapuskan dulu. Contoh tinggal yang kutipan bulanan sajalah. Kemudian kita ada waktu dunia. Waktu dunia yang standard lah. Selalu kita akan tengok Mekah saja. Kita ada fungsi audio. Kita boleh set automatic 30 minit sebelum subuh nak mengaji pun boleh. Just tekan plus. Dalam sistem ni ada dah banyak dah. Ada Gamdi punya kari dia. Ni dah complete dah satu Quran ada dalam ni. Kita ada Mishari, ada Sudais pun ada. Contoh kita ambil kata Mishari ni, kita ambil Al-Ikhlas pun boleh. Just tekan open. Nanti subuh 30 minit sebelum subuh dia akan mengaji lah. Itu dia akan mengaji surah Al-Ikhlas. Kita boleh masuk 2-3 surah pun boleh. Kalau 30 minit ni kita boleh letak lah yang duration dalam 10 minit atau 20 minit punya. Okey. Ni untuk contoh ni saya remove dululah. Okey, kemudian kita ada audio. Audio pun sama juga. Kita boleh set automatic berapa minit sebelum waktu pun boleh. Contoh saya masukkan umum satu tekan plus. Dalam ni pun kita dah ada banyak dah surah-surah yang kita boleh pilih lah. Okey, contoh kata saya pilih surah mana Al-Kafirun ke Al-Mulk pun boleh, ada banyak sini dalam ni. Dan kata kalau saya pilih Al-Mulk ni, tekan open. Ni video lah. Okey, umum ni untuk saya nak test video je. So kita boleh pergi dekat testing ni. Kita boleh klik video. Ni dia akan run video lah. Contoh dia ni. Kalau 15 minit sebelum subuh dia akan run surah ni. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Okay, so kita boleh set audio automatic, video pun boleh. So ni automatic 15 minit. So ni contoh ni saya delete dululah. Okay. Kemudian kita ada internet. Internet pun boleh. Kita nak buat auto macam bulan puasa kan. 5 minit sebelum waktu dia run internet pun boleh juga. Contoh ni dalam plus ni kita boleh pilih lah. Kita nak live feed Mekah pun boleh. So mana kalau dalam sistem ni
dia akan keluar macam ni lah. Tapi ni kena ada internet laju sikit lah. Kalau tak, internet tak laju, dia tak sesuai sangat untuk kegunaan masjid. So dia akan run YouTube punya live Mekah macam ni. Okay. والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي. Okay. So ni internet boleh. Kita boleh run audio automatic, video ataupun internet dia automatic run ikut sebelum waktu solat lah. Kemudian kita ada tugasan. Tugasan ni yang ada imam dengan Bilal Jumaat lah. Ataupun kalau kita nak buat solat tarawih nanti kan, untuk ni just type TARAWIH dan kita pilih je nama petugas. Kalau tak ada lagi petugas, dan kita just klik macam tadi juga untuk ustaz tadi kan. Ni untuk petugas lah, kita pelah dan kita masukkan nama imam dengan Bilal lah. So kalau kita yang baru, katakanlah imam, katakanlah Tuan Haji Mahamud, contoh je lah macam ni, tambah gambar. Gambar ni kita letak gambar blank dululah. Kemaskini, okey. Ni dua orang tadi, ni Tuan Haji Mahmud dan Bilal dia kata Tuan Haji Nasrun. Kita tambah. So dekat dalam sini kita boleh letak solat tarawih, katakan contoh. Kita boleh pilih je ni tarikh berapa bulan. Kan, kata kalau bulan puasa nanti kita letak contohlah 5 hari bulan 4 tu. Dan kita pilih je lah. Sini dia punya imam dia kata Tuan Haji Mahmud, Bilal dia Tuan Haji Nasrun, dan kita boleh tambah sini. So, nampak sistem dia akan tambah lah. Kita boleh, nanti kita akan paparkan dekat skrin siapa imam dengan Bilal. So kalau macam tarawih tu selalunya dia orang akan rotate imam dengan Bilal tu dalam masa sebulan ni, kita boleh masukkan lah. Yang bagus dia, kita dah tak payah key in lagi lah imam Bilal tu. Kita masukkan sekali je, lepas tu pilih je imam dengan Bilal tu mana satu kita nak masukkan. Dan tukar tarikh tambah, tukar tarikh tambah. Okay, so mudah lah ni. So ni saya padam dulu. Untuk contoh ni kita letak satu je dulu. Kita akan tengok surround lah. Kemudian kita ada skrin penuh, kita ada doa i'tikaf keluar masuk masjid. Kalau skrin penuh ni dia akan tutup waktu solat ni dengan tarikh pada bahagian bawah lah. Selalunya kita akan gunakan dalam slide je lah. So kita dalam slide ni kita tambah juga doa i'tikaf tadi. Tu dah ada dalam solat time slide full screen ni. Dalam umum ni kita ada 3 slide yang tadi tu i'tikaf. So kita masukkan dalam slide lah. So kita tak guna skrin penuh. Kemudian kita ada hadis. Hadis ni kita ada 295. Sistem akan random lah pilih. Okay, kemudian kita ada mesej. Mesej ni kita boleh tambah paparan mula dengan paparan tamat juga. Contoh kalau kita nak masukkan kata maklumat gotong royong katakan. Kita akan letak tarikh, masa, tempat. Okay, sila bawa peralatan yang sesuai. Tu tajuk dia kita letak sini kata gotong royong. Kemudian kita tekan tarikh lah. Bila gotong royong tu, kata kalau gotong royong tu kita akan adakan pada bulan 3 ni, minggu depan lah 12 bulan Sabtu, kita tekan tambah. Okay, so ni kita akan set masa tarikh apa semua tu kita masukkan lah nanti. Kat sini kata kalau tarikh ni 2 hari Sabtu 12 Mac ARCH 202. Okey, masa pukul berapa? Kata kita start pukul 8 pagi. Okey, tempat di Masjid An-Nur. Okey. Kalau kita dah masuk sebelum ni, kita just kemas kini lah. So mana kita akan nampak maklumat tu. So dalam screen kita akan nampak dalam tab message nantilah. Sinilah dalam message gotong royong kan. Sila bawa peralatan sesuai. So skrin ni lebih cantik lah, lebih banyak. Kalau dulu kita guna yang crawler bergerak tulisan bawah kan. Kalau bergerak untuk mesej yang panjang macam ni, dia tak apa sesuai lah. Nanti bila tarikh dah hilang, nanti baru nampak masa pula, baru nampak tajuk gotong royong kan. So satu-satu. Kalau macam ni pengguna boleh terus nampak semua maklumat dalam sekali baca, dan lebih mudah dia nak ingat lah. Dan berguna juga kalau untuk yang jemaah-jemaah yang berusia tu, kalau yang bergerak ni pun dia susah nak baca. So lebih sesuai kalau kita bagi dia statik dan dia boleh baca keseluruhan mesej lah. Okay, untuk mesej, dan kita ada iklan. Iklan ni selalunya tak guna lah. Iklan ni kalau sistem tu dia ada yang sponsor dan kita akan papai iklan lah. Okay, ni dah siap semua. Yang ni contoh je. Nanti saya akan remove slide-slide ataupun pengumuman ataupun tugasan yang tak berkenaan dengan Masjid Kinarut ni lah. Okay, tutup. Kita tengok lagi sekali dalam satu round. Okay, dia akan masuk slide.
slide ni banyak lah tadi. Kita dalam 16 campur 3, 19, dalam 20 keping slide kita ada. Doa keluar masuk masjid ni pun ada, kita masukkan. Yang asalnya dalam bentuk slide skrin penuh lah. So kita dah masukkan dalam bentuk slide. Kita ada 20 keping slide lah. Tunggu sampai 20 keping habis. Yang ni bergunalah untuk Masjid Kenarut juga, standard. Maknanya slide ni kita akan maintain. Ini slide untuk tata cara solat lah. Slide ni selagi kita tak delete, selagi tu dia akan dipaparkan di skrin lah. Ya, ni special untuk harinya, ikut hari Ahad dia akan keluar. Ini adalah slide khas lah. Ni dah expired ni, nanti kita akan remove lah, kita akan expirekan dia. Kemudian dia masuk dalam tab pengumuman. Okey, ni pengumuman untuk jarak kuliah. Kemudian takwim. Takwim ni kita ada banyak tadi. Sistem dia akan paparkan 3 takwim saja. Kita dah set dah. Maknanya kita walaupun ada banyak takwim-takwim yang kita masukkan, dia akan paparkan 3 yang ke hadapan saja. Dan takwim yang dah lepas dia tak akan paparkan lagi lah. Kemudian dia akan masuk ke waktu dunia. Lepas tu kita ada tugasan untuk solat Jumaat ke solat tarawih apa sebab. Ini pun kita set dalam 14 hari je. So dia tak akan nampak yang solat tarawih tu, sebab tarawih tu lambat lagi, dalam 38 hari lagi. So jam analog dia masuk tadi, masuk hadis. Hadis ni kita akan set 30 saat lah nanti. Dan dia masuk dalam message. Okey. Message tadi kita ada 3 message. Selagi kita tak set expired, dia takkan hilang lah. Macam kalau macam gotong royong tadi kita set sampai Sabtu depan. Lepas Sabtu depan tu dia akan automatik hilang message tu. So dia akan musing balik ke dalam slide lah. Okay, sekarang saya akan remove untuk Kinarut punya macam slide khas ni. Yang ni memang tak ada, saya padam. So yang untuk Maulud Nabi ni sebagai contoh, saya expiredkan je lah. Saya akan letak 5 hari bulan lah macam tu, kemas kini. So dia takkan paparkan lagi sebab sekarang dah 6 hari bulan. So untuk pengumuman, ini pun saya akan expiredkan juga. Saya akan letak 5 hari bulan juga, kemas kini. So sistem tidak akan paparkan lagi. Okay, macam takwim ni yang default punya, tabung default kita tak masukkan dalam antarmuka. So dia tak akan paparkan lah. Waktu dunia tak ada masalah. Kemudian tugasan ni untuk imam bila Jumaat ni pun saya akan expiredkan, kata Jumaat 4 hari bulan lah, kemas kini. Sekarang 6 hari bulan, so ini tak akan dipaparkan lagi lah. So ini sebagai contoh je. Nanti so masjid nanti boleh tambah imam dengan Bilal sendirilah. So yang ni contoh ni saya pun padam juga. So saya tinggal 2 imam contoh ni lah. So nanti boleh padam ni, nanti bila sampai di masjid, AJK boleh padam dan masukkan imam dengan Bilal yang sebenar lah. Ini yang contoh je. Sistem tak akan paparkan. Kemudian kita ada skrin penuh. Ini kita tak pakai. Hadis, mesej. Ni gotong royong ni saya padam lah. So ni okay. Saya tinggalkan 2 contoh untuk ni, untuk skrin SOP punya. Iklan semua ni semua tak guna lah. So ni dah siap dalam bentuk 5 second lah. Simpan, tutup. Sebelum saya set balik dekat antarmuka ni ke 15 saat sebelum buat penghantaran. So ni 5 saat lah. So dia akan run slide. Semua ni 5 saat lah. By default ni mana terus boleh pakai, boleh letak di masjid lah, terus boleh pakai. Cuma dia tak ada macam maklumat slide khas, pengumuman jalan kuliah semua belum ada lah. Mana JK kena masukkan maklumat-maklumat lain tu. Dalam actual nanti kita akan letak dalam 15 saat lah. Lama sikit supaya pengguna sempat baca lah.
Okey, setelah ikut hari, ada satu je untuk hari ni, hari Ahad. Kemudian sistem automatik masuk ke takwim. Ni semua dah tinggal maklumat sebenar. Maklumat yang pasal slide khas, pengumuman, sampel semua tadi saya dah expired kan dah. So sistem dia tak akan display, dia automatik, dia tak akan display lah. Waktu dunia. Masuk ke jam analog. Ni background ni boleh tukar. Just tekan je dekat situ. Okey, pengenalan hadis. Hadis ni random, dia akan bertukar-tukar hadis dia. SOP ni dalam bentuk mesej lah. Okay, dia akan ulang balik. So macam tu je dia punya ulang balik lah. So apa yang perlu saya lakukan last sekali dekat antara muka ni. So ini saya akan set ke 15 saat lah sebelum buat penghantaran tu. So maknanya hadis ni kita akan letak 30, mesej pun kita akan letak 30 saat. Tekan simpan, tutup, selesai. Sekian, terima kasih.